Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bicara terdahulunya dalam kitab Hidayatus Sibyan berkaitan dengan waktu-waktu sembahyang. Berkaitan dengan waktu-waktu sembahyang. Waktu sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Bilakah waktu masuk dan bilakah waktu habis? Yang mana masuk waktu sembahyang, habis waktu sembahyang, kita maklumlah tu. Kemudian pembahagian di dalam waktu sembahyang. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan dak ceritalah pembahagian waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus, waktu makruh, kemudian waktu haram. Minggu lepas cerita berkaitan dengan waktu fadilah. Waktu fadilah ni sembahyang di awal waktu, qada azan, qada iqamah, qada kita menyempurnakan syarat dengan berwuduk, dengan kita menutup aurah, kemudian kita sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah, kemudian dan kita kalau makan beberapa suap, begitu. Itu waktu fadilah. Tapi jangan salah faham ni, tak ada orang suruh makan. Pada ni kalau salah sekarang ni macam sebut minggu lepas lah, berwudu, bersiap untuk solat disunatkan sebelum masuk waktu. Berwudu dan mempersiapkan syarat untuk solat disunatkan bersiap sebelum masuk waktu. Sekarang kita hanya nak cerita qada waktu fadilah. Qada waktu. Qada waktu fadilah ni masuk waktu sembahyang, kita pun mempersiapkan dengan berwuduknya, dengan tutup aurahnya, dengan qada orang azan 3-4 minit, qada iqamah. Kita kata pada ni qada masa ni rupa-rupa mana ada azan tapi qada masa. Kemudian dah kita kata kalau kata makan beberapa suap. Pada ni mana boleh, kerana qada tu qada masa tu. Kalau makan sungguh-sungguh hop de sando tu makan masa panjang pula tu. Qada buka puasa kita kata. Qada buka puasa. Qada buka puasa. Yelah makan kenyang ni bukan kata mana qada kita buka puasa, kemudian kita pergi semayang, kemudian kalau kita nak makan sama makan pula, kalau tak pun makan lepas tarawih. Ada ni makna dengan qada kita buka puasa tu tak luput lagi waktu fadilah kita. Ada ni tambahan pula, masa kita buka puasa tu wuduk ada dah, tu siap lah ke dah. Ada ni hening ni kira-kira masuk waktu wuduk pun tak ada lagi, aurah pun tak tutup lagi, gitu. Ni qada masa mana ni. Dah kalau kita makan lebih sikit, kita guna qada masa waktu berwuduk tu, kita guna masa qada waktu tutup aurah tu, tak lari juga waktu fadilah. Ada ni tak lari juga waktu fadilah. Tak tambahan pula orang tengah azam tu kita makan separuh dah. Kita ke qada azam tak masuk qada makan. Ada ni. Ada kita sekarang wuduk ada dah. Jimat dah masa situ. Masa orang azan kita berbuka puasa dah. Kalau ke masa tu jimat dah situ, potong dah situ.
Jadi dengan kita berbuka puasa tak luput waktu fadilah. Mana kalau betul-betul waktu fadilah ni masuk waktu qada masa, kita pun berwuduk, tutup aurat, qada masa azan, qada masa iqamah. Qada tadilah kalau makan beberapa suat semayang qabliyah, barulah kita pun semayang fardu, tak luput lagi waktu fadilah. Qabliyah kalau zuhur ada 4, qabliyah kalau asar ada 4, bukan 2. Pada ni qada masa tak qada masa. Jadi macam orang duduk semayang masjid itu memang dalam waktu fadilah lah, dalam waktu fadilah lah. Pada ni walaupun mungkin tunggu masa sedikit, sebab macam sebut minggu lepas lah, Nabi suruh pisahkan antara azan dan iqamah, sekadar terhasil maksud kita panggil orang solat. Kira-kiranya kita panggil orang solat tu, orang tu tak dapat gapa pun lagi. Pada ni kalau kata subuh kita azam, dia bangun. Pada ni jangan kita duduk bapa nak bangun awal, kita mau cerita gitu. Kita kira umum ni, sebab ada orang bangun awal-awal, ada orang tak bangun dengan azan. Kita kira umum ni, kira umum. Ada orang di main masjid dulu Datuk Bilal lagi. Ada ni. Tapi kita kira pada umum, bukan kira pada tu orang lain mari awal-awal ada masjid dah. Jangan kira gitu. Kira umum. Maknanya kita azan subuh, orang baru bangun tidur, dia masuk bilik air apa semua, kena terhasil maksud kita panggil orang, kita pun qamat. Sebut ngelepas ada tempat letak 15 minit, ada tempat letak 20 minit antara azan dengan iqamah subuh, ada tempat letak 25 minit. Ada ni letak 25 minit. Kalau kita pergi alik-alik foto ni itu 20-25 minit lah kalau nak iqamah subuh. Ada ni kalau nak iqamah subuh tu 20 minit, 25 minit. Ada ni. Tapi kita kena tengok tempatan kita lah. Tapi tempat kita ni dia tak ada panduan. Dia ikut kepada mood Tok Bila. Dia ikut kepada urusan peribadi Tok Bila. Tok Bila kata aku nak pergi kerja kayak gini, aku nak pergi atas anak, tu urusan kamu. Kita tak cerita urusan kamu, kita cerita urusan umum untuk masyarakat. Pada ni sebab melepas lah Tok Bila mengatasi Tok Imam. Tok Bila rapah hak Tok Imam, iqamah hak Tok Imam. Tok Bila rapah senyum-senyum, Tok Imam pun hak dia dirapah tak tahu. Fungsi masjid, AJK masjid pun Tok Bila tu perampah tiap-tiap pagi pun tak tahu. Ahli jemaah pun tak tahu. Sokong pula Tok Bila perapah. Sokong. Sungguh Tok Bila, mari lambat tu Imam. Saya sokong awak Tok Bila. Satu nama molek tu sama-sama jahil gitu. Ada ni. Jadi senang semacam setengah masjid, ia letak waktu iqamah. Tak kata apa dah. Waktu iqamah tu kita nak keputusan, tanya Tok Bila. Tak. Tanya Tok Imam. Tak. Kita bermusyawarah. Kita bermusyawarah, ambil keputusan ramai. Kalau subuh nak pergi berapa minit, kalau zuhur nak pergi berapa minit. Tu bincang molek lah, mesyuarat lah. Ada ni. Tak tanya siapa-siapa ni. Tak tanya Tok Bila, tak tanya Tok Imam, tak tanya pengurusi masjid, tak tanya siapa-siapa. Mesyuarat, ramai-ramai buat keputusan. Kita nak letak berapa minit, biar macam Nabi kata, pisahkan antara azan dan iqamah sekira-kira terhasil tujuan kita panggil orang datang berjamaah. Tu pakai bicara. Hak saya sebut tadi di foto ni biasa dalam 20 minit, 25 minit. Tu atas keputusan tempat masing-masing lah. Itu atas keputusan tempat masing-masing. Ada ni. Ni tempat kita 5 minit, 10 minit je kadang-kadang. Tak ada nak buat apa-apa qomat dah. Alasannya Tok Bila nak sibuk nak kerja, Tok Imam sibuk nak kerja. Tidak jadilah gitu. Tak jadi. Pada ni. Dia masjid besar-besar di Terengganu kita ni, masih lagi dia tidak menetapkan. Dia macam tak ada ketetapan. Semua tempat azan saja keluar dah 15 minit. Masa bang tu keluar dah masa 10 minit.
Pada ni masa bang tu keluar dah masa di skrin tu. Tapi masa bang tu 10 minit, bang pula 3-4 minit dah. Semayang qabliyah tak dang nak betul juga. Qomat dah orang kali tu. Tu tengoklah 10 minit, 15 minit tu tengok kepada perbincangan. Pada tengok pada perbincangan. Tapi nak sebutnya yang kita duk tunggu orang datang hadir berjemaah, tak luput lagi waktu fadilah. Tak luput lagi waktu fadilah. Kemudian dia ada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Setengah waktunya sampai ke separuh waktu ikhtiar, masih waktu pilihan. Lepas tu setengah sampai ke akhir tu dia panggil waktu jawaz, waktu harus. Ada ni. Kemudian dia pergi kepada waktu makruh. Kemudian dia pergi pada waktu hurmah, waktu haram. Jadi nak cerita di sini waktu makruh dan waktu haram. Waktu makruh ni sekira-kira selesai sembahyang sedang boleh habis waktu. Itu waktu makruh. Waktu makruh tak haram lagi. Ada tak haram lagi. Mana waktu makruh ni sekira-kira teluh kalau semayang tu 2 rakaat, teluh 2 rakaat. Kalau semayang tu 3 rakaat, teluh 3 rakaat. Kalau semayang tu 4 rakaat, teluh 4 rakaat. Tetapi teluh 4 rakaat ni, teluh 4 rakaat kata waktu makruh ni, hak qada, hak rukun je. Pada ni mana ni saya tak pernah tengok buat gua ni tu. Kita semayang, kita katalah 2 rakaat. Memang qada rukun boleh 2 minit. Kalau 3 rakaat 3 minit, kalau 4 rakaat 4 minit boleh. Ni tak campur sunat ni. Kita bukan cerita semayang, kita kira qada masa. Tak ada ni. Kita kira qada masa. Semayang dia tu qada hak rukun saja. Letak tadilah 2 minit, 2 rakaat 2 minit, mungkin 3 rakaat 3 minit. Mana tak campur doa iftitah, tak campur qada masa baca surah, tak macam Fatihah saja je lah masa berdiri tu. Fatihah rukun. Pada ni boleh 2 rakaat 2 minit, 3 rakaat 3 minit, 4 rakaat 4 minit. Boleh. Kau dah rukun ni. Tapi siapa tanya semayang sungguh, campur dengan sunat-sunat, panjang lah. Kita nak ambil qada masa. Nak ambil qada masa. Kalau salah, kena betul semula lah qada masa tu. Sebab tak buat pun. Dah buat tak boleh tahu lah. Jadi, kalau kita letak lah 4 rakaat 4 minit kita letak. Jadi dia semayang tu, kalau kita katalah asal ini ku apa? Atau letak mudah 4.10. Dia semayang zuhur 4-6 minit. Ini panggil apa ni? Waktu makruh. 4 minit lagi. Sedang molek. Badak ni. Tu waktu makruh. Dah bab tu nanti dulu. Kita kira waktu dulu ni. Cara mana nak semayang kita cerita semula. Kira waktu dulu. Ni panggil waktu makruh. Ni waktu makruh. Kalau di semayang 4-8 minit, ni waktu haram. Sebab 4-8 minit hanya tinggal 2 minit saja. Teluh dah 4 rakaat zuhur. Dah teluh, maka waktu tu waktu haram. Pada ni. Kemudian macam mana kita sembahyang apa semua tu, adakah kita kena kejar ataupun tidak? Kita kena buat qada-qada rukun ke sahaja? Tu khilaf ulama lah. Setengah mengatakan tidak disunatkan kita buat qada-qada hak rukun saja. Mana kita boleh buat juga dengan sunat-sunat walaupun terkeluar zuhur tu sampai ke 4.10, tak siap lagi. Cuma ada seorang mengatakan
Aulanya kita tinggal panjang-panjang tu, biar kita boleh salam tu tak masuk lagi waktu asar. Faham tak ni? Tu cara sembahyang. Kita nak cerita sekarang ni waktu sembahyang. Dia sembahyang pukul 4-6 minit, makruh nisbah dengan waktu. Kalau 4-8 minit makruh haram nisbah dengan waktu. Tiba-tiba dia sembahyang 4-6 minit itu boleh serakaat 4-10 dah, makruh lah nisbah dengan waktu. Dia sembahyang 4-8 minit, dia boleh buat macam mana tak tahulah. Dia salam tu sedang molek awal bang asar tu tak haram sebab waktu ni. Ada ni sebab waktu tu. Mana walaupun dia 2 minit ni express macam mana, tapi rukun cukup lah ni, tamat linah ada lah. Tapi dia boleh buat 2 minit zuhur, salam, barulah masuk asar. Haram tak haram ni sebuah dengan waktu. Dia semayang 4-6 minit. Dia semayang, dia baca panjang surah apa semua, naik rakaat kedua, walaupun bangsa 40 minit. Makruh tetap makruh, tak jadi haram. Tak jadi haram. Dikira waktu. Sebab tu di sini kalau dia semayang 4-8 minit, walaupun dia sempat salam sebelum 4-10 minit, haram tu tak haram ni sebuah dengan waktu. Dah ni kita cerita waktu ni. Dah sekarang waktu tak masuk lagi sekarang ni. Dia waktu masuk tak masuk lagi tu dah kira. Sekarang ni dia semayang 4-6 minit, makruh tidak haram sebuah waktu. Walaupun tengah-tengah semayang zuhur tu 4-10 minit awal bang asar, tak haram. Mana ni? Sehingga kan setengah mengatakan bahawa sekalipun semayang tu jatuh qada sekalipun, semayang tu jatuh qada sekalipun. Mana jatuh qada? Dia semayang 4-6 minit, satu rakaat pun tak boleh masuk dah waktu asar, dia panggil semayang tu qada. Nak semayang tu tunai, kena dapat sekurang-kurangnya satu rakaat dalam waktu, barulah nama semayang tu tunai. Ada ni, nak namakan semayang tu adaan tunai, sekurang-kurang kena dapat satu rakaat dalam waktu. Tunailah nama semayang tu, barulah habis waktu. Ada ni. Sebab rakaat kedua, ketiga, keempat hanya mengulangi rakaat yang sama dengan rakaat yang pertama. Janji beli satu rakaat, semayang tu tunai. Tiba-tiba dia semayang 4-6 minit, waktu makruh, dia baca surah panjang. Dah selesai rakaat pertama 4-10 minit dah. Nama semayang dia qada. Sebab satu waktu, satu rakaat pun tak dapat dalam waktu. Qadaan sekalipun hukumnya adalah makruh nisbah dengan waktu. Ada ni. Semua sama pandangan, aulanya kita meninggalkanlah hak panjang-panjang tu. Kita seeloknya biar kita dapat menyempurnakan 4 rakaat di dalam waktu. Tapi kalau dia panjang sekalipun, makruh tetap makruh, duduk sini je. Ada ni. Makruh nisbah dengan waktu. Kemudian hak haram ni sebab waktu ni, walaupun dia boleh buat 4 rakaat dalam waktu zuhur, tak masuk lagi waktu asar sekalipun. Ini disebut dengan waktu. Kemudian ni ingat baik ni, saya sebut semua ni. Setengah orang tua faham, bila waktu haram, waktu tahrim, waktu haram, maka idakwi anak dia semayang. Contohnya kita kata biasanya maghrib, dia letaklah maghrib pukul 7 senang. Ni 6.50 apa ni, dah apa pukul 7. Isyak 8.6 minit. Semalam di Masjid Putih 8.3 minit kena berhenti dah kuliah. Allah, 8.3 minit. Dia isyak 8.6 minit, kena berhenti 3 minit sebelum. Jadi 8.3 minit tu berhenti dah. Dah bagi awal. Bagi awal, isyak pun awal. Lelah kadang-kadang. Hak petang Ahad di konti RTN tu, orang bang kita dalam bilik tu, ialah konti tu lagi nak kejar pula maghrib di Masjid Pengadang Baru. Lelah. Kalau maghrib tu 7 suku sedap. Kalau maghrib 7 suku sedap, lega kita.
Tapi kalau maghrib masa sekarang ni terkejut-kejut sikit lah. Terkejut-kejut turun bukit tu kau laju lah. Dah nak kejar dah lewat dia dah, belum pukul 7 maghrib dah. Kita letaklah maghrib pukul 7. Kadang-kadang ada budak ni dia gemain dulu. Kemudian gelap baru dia balik. Mak dia tanya, Hawang, mau mayang dah asal tadi gemain? Tak lagi. Jangan semai. Waktu haram. Ngaruk gitu tu. Pada ni. Kalau kita katalah anak tu balik main 6.50. Kita suruh dia mandi cepat-cepat semayang lalu. Ada ni. Tengah-tengah dia semayang, kita kata dia boleh semayangnya pukul 6.58 contohnya dia semayang. Memanglah haram disebut dengan waktu, tapi semayang wajib disegerakan. Jaga mana? Jangan semayang, tunggu orang bang maghrib baru semayang. Itu dipanggil meninggalkan sembahyang. Hak ni tak panggil meninggalkan semayang. Semayang juga, tapi haram disebut dengan waktu. Kalau kata ditunggu nanti azan maghrib berarti tinggal sembahyang. Hak tu berat daripada sembahyang waktu tahrim. Ini salah faham. Terus kata tak ada qada ni, so sembahyang segera. Tapi haram tak ni sebab waktu? Haram. Tapi sembahyang wajib disegerakan. Semayang sah belaka, tunai pun sah, qada pun sah. Semayang ni bab sah. Ni bab waktu ni, bab semayang memang sah lah. Habis waktu pun sah di semayang, nama dia qada, tapi tinggal sembahyang. Tak ni. Dia gini, dia ada di semayang ni dia panggil wajib muwasak. Muwasak ni wajib yang diluaskan. Muwasak ni wajib yang diluaskan. Sampai ke mudayyak, wajib yang disempitkan. Wajib yang disempitkan. Bila wajib mudayyak ni, duduk sini ni wajib mudayyak ni. Duduk sini ni wajib mudayyak ni. Ni wajib segerakan semayang. Dah. Masa di awal-awal ni kewajipan wajib semayang, tapi kewajipan tu diluaskan. Ada ni. Waktu ada waktu fadilah, waktu haram ni, ada waktu ni. Tapi dia panggil wajib yang muasak, wajib yang diluaskan. Siapa dia ngelah dah, maka kewajipan juga jadi mudayyak, wajib segera. Maknanya bila budak tu balik main lewat, kita wajib suruh dia solat segera. Ada ni. Kalau tak ada najis-najis di tubuh, peluh-peluh je, bukan najis, ambil wuduk semayang dulu. Dan ni peluh-peluhkan najis. Peluhkan najis, semayang dulu. Sebab apa? Sebab bila lewat saja, kewajipan salat dipanggil kewajipan yang mudayyak, kewajipan yang sempit, kena buat segera. Bukan kata mu jangan semayang bang, tunggu waktu habis. Salah aja gitu. Salah sangat aja gitu. Yang pertama, kewajipan mudayyak ditinggalkan, wajib segera. Kemudian meninggalkan sembahyang. Mana bagi tinggal sembahyang tu, tinggal sembahyang. Dia tak boleh sembahyang, mana wajib sembahyang segera. Sebab waktu sudah nak habis. Nanti jangan sembahyang. Sebab apa? Haram ni sebuah waktu. Sembahyang wajib disegerakan. Ada ni. Ni kita sebut ni haram-haram ni hak sengaja. Kalau kita kata dia tidur, jadi tak ada orang gerak dia. Dia kerja malam pula contohnya, dia tidur tengah hari, zuhur dak mayang lagi, sedar pukul 4 dah contohnya. Pukul 4 lebih dah, asal 4.10. 4 lebih dah. Dia pun agak game sebilah air apa semua siap-siap. Semayang seminit 2 minit, semayang sekat rakaat, habis waktu. Itu tak haram. Sebab dia bukan pergi bubuh sengaja bus situ, dia memang tak kejut, tak sedar. Itu cerita lain. Ada ni. Maknanya dia semayang zuhur pukul 4-8 minit dia semayang zuhur. Tapi dia bukan sengaja, maka tidak haram ni sebab waktu bagi dia. Faham tak ni? Tapi kena segera lah.
Jangan pula Allah dekat nak asar dah baru kejut. Mau ajar jangan semayang, kena tunggu basah dia baru semayang Zuhur. Tu tinggal semayang dengan sengaja. Wajib segera dan tak dosa walaupun di semayang Zuhur 4-8 minit. Semayang 1-2 rakaat 4-10 minit orang pun azan asar tak dosa. Dia kata waktu haram, tu waktu haram. Hak panjang-panjang je besi tu, hak ni tak sedar, bukan sengaja. Bukan sengaja tak. Mana kalau sebab waktu tu haram dah. Tapi hak tak sengaja tak haram lah. Tapi dengan secepat mungkin lah semayang tu yang duk tangguh-tangguh lah. Dah pukul 4 baru kejut ni. Mana ni? Ada ni. Tu waktu makruh dengan waktu haram. Haram ni sebelum waktu, tapi solat tu wajib disegerakan. Faham? Tu kan? Dia tunggu. Tu ada joget tu tak payah nak disemayang. Betul? Dah waktu masuk sunat lah kita kejutkan dia. Ada apa-apa. Sebab dia tak bangun tidur lagi. Bukan kita gerak dia sambung tidur pun, atau atas dia yang sambung tidur pun. Dia kalau kita kata masuk waktu dah sambung tidur, biasa subuh lah, masuk waktu dah sambung tidur. Masuk waktu dah kita sambung tidur, hukumnya makruh. Hukum makruh ni jikalau zon di hati kita bahawa kita akan sedar dalam waktu subuh, maka sambung tidur tu hukumnya makruh. Kita memang kuat jangkaan di hati, kita akan sedar balik. Pukul 6 tu bangun semula lah, 6 suku tu kejut balik lah. Adah gitu dah, sama-sama dah gitu. Ataupun dah kita ada time sekarang ni kan, ada time tu lah, alam apa nama. Tu ni tak ada, bukan jam dah ni, telefon dia. Telefon dia tu. Ada. Jadi walaupun orang bandar dia sambung tidur sebab telefon takkan bunyi pukul 6 ke 6 suku ke, sambung tidur tu hukumnya makruh. Ataupun peseng dianya, suami dia balik masjid, suami dia akan gerak dia. Suami balik masjid selesai, suami pun gerak isteri dia. Mana ni? Maka isteri itu gitu dah, suami dia gerak, suami dia kejutkan, dia sambung tidur hukumnya makruh. Ya. Tiba-tiba hak ada, hak sedar tu jadi pelik pagi tu. Sedar tak sedar pukul 7. Ataupun dia salah warna, tak tahulah time telefon tu pukul 6 tu bukan AM, PM jadinya. 6 PM kau tunggu petang kat gerang lah. Salah pagi AM kan, petang PM. Jadi salah situ bukan AM, PM. PM sedang molek pukul 6 petang kat gerang lah. Salah. Ataupun hak tukang gerak suami tu pagi tu pergi kedai, orang ajak pergi minum air kedai. Gini, pergi makan nasi dagang atas tu pagi buta. Dia kipas kena mana. Misalnya hak di rumah ni pun tak bangun lah. Apakah habis waktu. Termasuk di dalam meninggalkan semayang dengan sengaja ataupun tidak. Situ pula. Sekarang dia sambung tidur dalam keadaan kuat jangkaan di hati akan bangun dalam waktu masih lagi ada waktu subuh. Sebab adah dia ataupun tadi ada time telefon dia, ataupun ada orang yang kejut gerakkan contohnya. Jadi sambung tidur tu makruh. Tiba-tiba sebaliknya sudah pukul 7, tinggal semayang dah tu. Hak sambung tidur tu hukumnya makruh. Maka tinggal semayang ni termasuk di dalam tinggal semayang yang dimaafkan pada syarak. Dia panggil diuzurkan pada syarak, dimaafkan pada syarak. Ataupun tinggal semayang yang tidak diuzur, tidak dimaafkan pada syarak, berdosa. Antara dua tu. Jadi dia termasuk di dalam meninggalkan semayang yang diuzurkan pada syarak. Tak berdosa pada ni, tak berdosa.
Apabila tinggal sembahyang tu yang tidak berdosa, qada sunat bersegera. Tak wajib. Berdosa tidak, kemudian bersegera qada selalu pukul 7 tu qada subuh, bersegera qada wajib. Bersegera tu sunat jua, tak wajib. Pandai ni. Ni kena letak molek ni. Satu lagi, dia sambung tidur ni mungkin boleh sedar dalam waktu, mungkin pakai lajuk. Pada ni tak ada jangkaan kuat di hati akan sedar balik dalam waktu. Kemungkinan sedar balik dalam waktu, kemungkinan sampai ke pukul 7. Sambung tidur tu hukumnya haram, walaupun kebetulan nang suku sedar semula sekalipun. Sebab kita kini masa kita tidur selepas masuk waktu. Hak sedar balik tu cerita akan datang. Yang kita tanya ni masa kita sambung tidur selepas masuk waktu subuh, apa hukum? Pada ni hak tadi kuat jangkaan di hati, dia akan sedar dalam waktu. Sambung tu hukumnya makruh, tak haram. Tiba-tiba sampai ke habis waktu, tak dosa. Ada ni berbeza dengan kita sambung tidur dalam keadaan boleh jadi kita akan sedar balik dalam waktu subuh, boleh jadi kita akan sampai ke habis waktu subuh. Boleh ada kemungkinan berlaku dua tu. Sambung tu haram dah, walaupun kebetulan masa dia sedar tu waktu masih lagi ada. Tu cerita lain pula tu. Sedar cerita lain, kita cerita masa sambung. Masa sambung ni, masa tarik selimut semula tu lah. Faham tarik selimut semula, faham tau? Tarik selimut semula. Sedap sangat masa tu. Sambung tu apa hukum? Kalau kita zon kuat jangkaan di hati akan sedar balik dalam waktu subuh, sambung tu hukumnya makruh. Terlajak pagi tu pelik, tidak diharamkan, tak berdosa. Adapun kalau dia sambung tu, sambung boleh jadi belaka. Sedar dalam waktu pun boleh jadi, habis waktu pun boleh jadi. Maka sambung tu hukumnya haram. Sambung tu hukumnya haram, kebetulan dia sedar waktu masih lagi ada. Haram dah sambung tu. Tiba-tiba memang tak sedar sungguh, sedar dah sedar pukul 7, maka berdosa, wajib qada dengan segera pukul 7 tu juga. Anda ni dia tertinggal solat ada dua. Satu, tertinggal solat yang dimaafkan pada syarak. Satu, bukan tertinggal solat, meninggalkan solat yang tidak dimaafkan pada syarak. Kedua-dua wajib qada semata-mata. Yang bezanya bersegera tu wajib ke sunat. Itu hak beza. Kalau tertinggal solat yang syarak tak ambil salah, maka bersegera qada sunat. Kalau meninggalkan solat yang berdosa, apabila berdosa wajib bertaubat. Taubat pula wajib segera, maka qadanya pun wajib segera. Dia gitu je. Ada ni contoh orang perempuan hak tinggal puasa kerana haid, kerana nifas, berdosa ke tak? Tak berdosa. Syarak yang memetahkan seumpama tu qada sahih dah, tak soal dah. Bersegera qada apa hukum? Bersegera qada 2 Syawal tu qada lalu dah, apa hukum bersegera qada? Sunat, sebab dia tak berdosa dianya. Adapun orang yang hak qada tahun lepas, lakah tahun, dosa dah. Wajib qada bersegera 2 Syawal tu kena mula dah qada. Sebab dia berdosa, sebab dia lakah tahun dah. Ada ni. Ataupun orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja-sengaja masa muda-muda, tu berdosa besar, maka wajib qada. Termasuk orang haid nifas pun wajib qada, sama-sama wajib qada. Tapi hak tinggal puasa, hak berdosa ke hak dah? Hak berdosa wajib, apabila berdosa wajib bertaubat. Sebut kata taubah wajib bersegera, maka qadanya wajib bersegera. Adapun hak tinggal puasa haid nifas, tu tak berdosa.
Tu wajib qada tetap, bersegera sunat. Nak tunggu Rejab Syaban pun boleh. Mati dia sebelum sempat qada, tak ada berdosa apa-apa dianya. Dan berdosa kat mana pula sebab bersegeranya sunat. Faham tak ni? Kalau mati tak sempat qada puasa haid nifas tu berdosa, tak jadi tak dia bersegera sunat, dah jadinya wajib sebab kita mati bila-bila masa. Ada ni. Kita mati bila-bila masa. Kalau orang haid nifas hak tak puasa tu, kalau dia mati sebelum belum sempat qada, maka dia berdosa, tak ada lah bersegera sunat. Qada tu kena segera bersegera atau wajib lah. Sebab mati bila-bila masa. 2 Syawal tu kena mula dah qada. Tak bersegera sunat. Ada ni. Kepelik pula kalau kata mati tak mati belum sempat dia qada puasa dia berdosa. Tak berdosa. Berarti tak salah. Tinggal puasa syarat suruh. Bersegera puasa syarat kata sunat. Ada? Tak ada salah apa pun situ. Cuma dia panggil terhutang, waris kena ambil kira. Hak hutang puasa dia 7 hari ke 10 hari ke, kalau nipah 20 hari 30 hari ke hak nipah, tu kena kira lah. Waris nak bayar fidyah ke, waris nak tolong qada ganti, tu cerita lain lah pula. Tu cerita kewajipan atas waris. Hak si mati tak ada apa-apa kesalahan dah, tak ada dosa, tak ada apa, waris yang kena ambil kira pula. Tu je. Ada ni. Sama juga dengan masuk waktu sembahyang, bersegera sembahyang sunat. Ada waktu fadilah. Ada. Tiba-tiba belum sempat sembahyang mati, tak ada berdosa apa-apa, waktu panjang lagi. Ni ada orang kata kalau mati belum sempat sembahyang berdosa awak. Siapa ajar gitu? Kalaulah kita masuk waktu sembahyang, kita mati tak sembahyang lagi, berdosa kita, sembahyang wajib segera lah. Sebab kita mati bila-bila masa. Tapi apa hukum segera solat selepas masuk waktu? Apa hukum solat di awal waktu? Hukumnya sunat. Tahu hukumnya sunat? Maknanya dia belum sempat solat, dia mati, maknanya dia meninggalkan perkara sunat. Tak berdosa lah dianya. Tapi orang salah faham pula. Ustaz ajar semayang lewat dah tu, dia kata. Sebab beritahu bersegera sunat, kita jangan melampau dalam perkara agama. Kita jangan melampau dalam perkara agama. Hak sunat, sunat. Hak wajib, wajib. Hak makruh, makruh. Hak haram, haram. Kemudian kita kena, kalau kata hak haram tu khilaf, kita royak haram tu khilaf ulama. Yang kita buat perkara tu macam perkara yang ijma' ulama. Tak ada ni. Kadang-kadang kita, yelah, kita benda sunat ni digalakkan, tapi kita kena sederhana. Sunat lah. Tak ada ni. Kalau perkara tu khilaf ulama, ada kata haram, ada kata makruh, kita maknanya sederhana lah. Walaupun kita tak kenang perbuatan tu, tu hal lain. Ada ni. Kita tak kenang. Contoh orang merokok. Siapa sini orang kenal orang merokok? Tak kenal dah ke? Lepas tu majlis fatwa menetapkan hukum haram. Okeylah, kita timbullah pandangan tu. Tapi adakah satu pandangan? Tidak. Ada pandangan kata makruh. Ada ni. Lepas tu kalau kita tak kenal, kita tak kenal lah. Kita usahakan supaya tinggal rokok tu. Sekarang ni pula mana? Buy Muslim First. Faham tak? BMF. Buy Muslim First. Kita orang tua tak boleh nak turun sebab kita tak reti bahasa orang putih. Dia gicok goyak kat orang putih. Dia keping pada kita orang tua dah reti orang putih. Buy Muslim First. Utamakan hak orang Islam, barangan orang Islam. Memanglah kita kena gitulah. Macam-macam pula orang tomoh, begitulah, beginilah, begitulah, beginilah. Buy Muslim First. Lepas tu gomor rokok. Dah jadi lagi tu. Ke rokok hak Muslim juga. Buy Muslim First, rokok daun. Faham tak? Kita tak kenang, kita tak kenang.
Tapi kita nak mati perkara yang khilaf ulama, sederhanakan sikit. Jangan kita katakan, kalau orang sembahyang, kalau orang merokok sembahyang, tuan tak terima. Kalau tu imam merokok, kita makruh ikut dia. Jangan duk tu imam posik je tu. Jangan kita ekstrim sangat. Tapi kita memanglah nak cari tu imam yang warak. Tinggal perkara-perkara syubhat. Kita nak imam gitu lah. Tapi kita nak menetap hukum, ikut imam merokok tidak sah, ikut imam merokok tak dapat fadilat jemaah. Jangan duk lebih gitu. Tapi kita nak cari tu imam yang warak. Bukan kata merokok, hak syubhat-syubhat yang lain pun dia jaga. Kita nak gitu. Itu lebih afdal. Ni siapa perengkat boleh anak pun anak jadi najis. Isyak rokok, asap tu masuk dalam darah daging. Dari darah tu jadi mani. Lepas tu jadi anak. Anak tu kotor sebab mai daripada rokok. Allah, kata dia nak cerita apa sebenarnya? Ada. Dari isap rokok kan, dia akan masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam, jadi sama dengan darah. Daripada darah jadi air mani. Daripada air mani jadi anak. Jadi anak tu kotor sebab daripada rokok. Sebab asap rokok tu najis. Siapa kata asap rokok najis? Asap rokok najis? Nak tanya, asap orang bakar sapuh najis ke tak? Orang bakar sapuh tu ada macam-macam tu. Ada pakaian yang kena najis. Macam-macam di sapuh tu ada macam-macam kan? Ada perut ayam, ada macam-macam. Nak tanya, asap hak kita bakar sapuh tu najis ke tak? Kalau kira najis, jangan duk kira gitu. Hukum tak boleh kira. Hukum tak boleh kira. Tak boleh pandai kita. Tak boleh nak kira. Kira saya, tak nak pakai kira siapa. Dia hak najis ni asap daripada barang najis yang kita bakar tak lembu. Orang zaman dulu kan dia nak perambak nyamuk, dia bakar tak lembu. Itu asap yang najis. Dia bakar perkara-perkara yang bercampur. Sebab itu asap dia tidak dihukumkan najis. Hak najis ni betul-betul kita bakar, umpama kita bakar tak lembu. Jadi kalau lekat sikit-sikit bau tak lembu di pakaian, dimaafkan. Tapi kalau lekat banyak, wajib kena basuh pakaian kita. Umpama pakaian kita tu basah. Bila pakaian tu basah, tiba-tiba dia bakar tak lembu, jadi lekat banyaklah bau tak lembu di baju kita, wajib kena basuh, tak maaf. Kalau lekat bau sikit-sikit, dimaafkan pada ni. Jadi asap rokok najisnya kok mana? Pada hak asap rokok tu. Tapi kalau asap rokok dia embuh kat orang, menyakiti hati, menyakiti orang, tu saya tanya hukum lah. Sedap dikebut isap rokok kedah. Lepas tu isap rokok dia pupu. Asap gimana? Menyakiti orang tu haram. Pakai kepiah. Kadang-kadang hati ni Allah rasa nak pergi cabut piah atas kepala. Rasa imej agama. Kita cakap rokok ni orang mana ni kedai. Puh. Orang belakang ni, orang pun beralih pindah. Dia dah duli orang beralih pindah pun. Orang beralih pindah tu anak-anak budak ada belakang tu. Ni panggil budak reti bahasa sangat-sangat. Kenapa budak reti bahasa sangat-sangat ni? Kalau kita kata kau bakali hok patut duduk atas duduk di lutut bakali. Otak tu patut dia dulu tak ada lagi larangan mau kat kedai ibu di kepala lutut bakali. Dak reti mikir. Dia nak isap rokok kan orang mah boleh. Lepas tu telang habis asap tu. Kenyang lah, cepatlah kenyang. Bu. Ingat baik tu. Hak dia telang dengan hak dia embuh tu, lagi-lagi bahaya. Tu bab lain pula. Tu bab lain. Kalau zaman-zaman dulu naik bah ekspres, busuk bangor baju kita isap rokok. Lepas tu macam mana baju orang busuk kita buat kena pergi basuh lah baju orang busuk tu. Ni kalau dulu kan, dulu naik bak ekspres di isap rokok belakang, habis busuk kita, baju kita busuk. Tu bak lain tu.
Tapi nak ceritanya, kalau perkara tu yang bukan ijma' ulama, memang kita tak berkenan, kita jangan buat macam itu perkara mungkar ijma' ulama. Faham tak ni? Kena sederhana. Kalau kita nak usahakan supaya hentikan, sebab daripada merokok lah, kalau budak-budak jadi daripada dadah. Ada ni, budak-budak daripada merokok lah dia naik pada dadah. Kemudian dia punya alasan-alasan ni, dia banyak kena balik kepada usul fiqh lah ni. Tapi hak ketetapan majlis fatwa tu untuk manfaat umum, berhenti lah, gitu je lah. Tapi kita nak bahas secara putus, tak jadi mudarat. Sebab jadi mudarat ni mudarat belaka. Gula pun mudarat. Mudarat gula mudarat. Bahan-bahan pengawet, bahan-bahan pewarna, semua mudarat belaka tu. Makanan budak-budak cekedih tu, cekedih lah, pada cekedih, kenal cekedih, jajang. Dulu panggil cekedih. Apa barang pun cekedih belaka. Cekedih sebenda je, tapi orang lain cekedih belaka. Bagus untuk budak-budak, bagus untuk kesihatan, mudarat. Lepas tu nak letakkan hukum haram. Dia banyak benda yang kita kena cermat dalam perkara ni. Ada ni. Orang minum air gas tu, apa dia tak bahayanya? Dengan gulanya banyak. Lepas tu macam mana? Tak mudarat? Memang mudarat. Lepas tu kita nak hukumkan haram. Lepas itu mudarat yang ditawahumkan perkara yang akan datang. Ni jadi mudarat ni, nanti jadi mudarat ni, nanti jadi mudarat ni. Main duk tiap-tiap pagi air mani. Lepas tu gula pula lebih daripada orang bubuh. Mudarat tu nanti kecil mani. Faham tak ni? Kita pun nak meletakkan haram minum mani. Gitu. Tak boleh. Itu contoh. Jangan salah faham ni. Sebab kita orang agama, kita orang duduk majlis surah, kata kita buat satu perkara yang menjatuhkan maruah kita, kopiah atas kepala, lepas tu duduk isap rokok sini, maruah kita macam mana? Comel dah maruah kita buat gitu. Menjatuhkan maruah hukumnya haram. Ada dia menjatuhkan maruah hukumnya haram pula situ. Tapi nak cerita, yalah, kita tak setuju, kita nak mati macam perkara tu ijma', kena cermat lah. Asal juga perkara sunat. Bukan kata kalau kita gak main lewat tak apalah, tinggal perkara sunat. Ada ni, tinggal perkara sunat. Tapi bila sebut kata sunat, sus main lewat tu, pada itu sunat. Kita dak, kalau main lewat wailun. Itu sekali ada dalam Hudud Hakim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Lalai daripada sembahyang. Dia pun cerita, lalai daripada sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang, bukan tidak khusyuk masuk wailun. Macam mana dia ceritanya? Pada ni ni ada orang ajar, orang tu ajar kita kan, rukun sembahyang dia 3. Rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi. Rukun fi'li berdiri, rukun sujud. Rukun qawli takbir Fatihah tahiyat. Rukun qalbi khusyuk. Siapa ajar gitu? Ni dia ajar karut ni, ambil tu karut. Rukun qalbi tu niat. Khusyuk bukan rukun. Tu bodoh reti dah. Jadi ada hakim, dia kata an salatim sahun ni bukan lalai dalam sembahyang, lalai melewat-lewatkan sembahyang. Dengan makna masuk waktu dah, kerja buat tak ada, masih lagi tak sembahyang, tu masuk wailun pula. Tapi tak ada hal ni, hak dia hakim tu dihentikan. Sekarang ni tak ada sebarang urusan masuk waktu. Solat wajib, bersegera wajib ke sunat bagi orang yang tidak ada sebarang urusan. Faham tak ni? Masuk waktu tidak ada sebarang urusan, hanya tengok TV saja. Faham tak ni? Hanya duduk berehat-berehat saja, hanya duduk bersembang-bersembang saja. Masuk waktu semayang, wajib semayang. Orang yang tak ada sebarang urusan ni bersegera semayang wajib ke sunat? Sunat juga. Faham tak ni?
meninggalkan sunat wailun ke, neraka ke? Lepas tu apa dia kata neraka pula? Dia yakin dia ulang-ulang macam mutiara kata. Lepas tu sekarang tak ada dah tu. Dah kita nak menggalakkan semayang awal kata neraka lah. Tu melampau dalam hukum agama. Sunat kita letak sunat, tinggal sunat tidak berdosa tapi rugi. Duduk situ lah. Tidak berdosa tapi rugi. Tak? Jadi kita balik tadi. Hak masalah kita masuk waktu kita sambung tidur. Dua keadaan. Satu, kuat jangkaan di hati, sedar balik, maka sambung tidur hukumnya makruh. Kalau masuk waktu kita sambung tidur, di hati tidak ada jangkaan, kemungkinan kita boleh sedar dalam waktu, kemungkinan sampai ke habis waktu, maka sambung tidur tu hukumnya haram. Kebetulan dia sedar di dalam waktu tu, cerita kemudian sambung tu haram dah. Habis waktu baru sedar dia berdosa, maka wajib qada dengan bersegera. Gitu jelah. Ada ni. Jadi contoh macam puasa tadilah. Ada puasa yang tinggal tu hak syarak yang suruh. Ada pun syarak yang benarkan. Kenapa dia berbuka puasa? Kerana dia musafir yang cukup syarat, maka syarat membenarkan dia berbuka puasa. Maka qada pastilah wajib. Bersegera sunat, sebab dia berbuka puasa, syarat membenarkan. Ada pun hak tinggal puasa masa muda-muda sengaja tu, ataupun perempuan yang haid, yang nifas pada masa muda-muda tak qada lakar tahun tu, tu wajib qada bersegera. Tak ada dia nak pilih senang kami tu kena qada hari-hari. Tak ada ni. Dan dia masa muda haid ni syarat tak ambil salah lah, tapi tak qada. Ada budak-budak lain pasal gitu yang main. Dia tak macam orang budak dulu duduk dengan mak ayah dia akan tanya macam mana mung bayar tak lagi, mung qada tak lagi. Hak ni duduk sendiri ni, dia tak qada. Jumpa pasal ni, alasan dia apa? Kita bukan tak mau puasa, haid mari kata dia, malah nak qada. Dia tak mau qada sebab masa puasa belaka. Masa sekarang orang kenyang. Pada ni masa orang puasa belaka, kita bukan tak mau puasa, darah ke mari kena tinggal. Dia bukan sengaja dia. Dia pun tak mau qada. Hak lakar tahun ni kemudian bertaubat, wajib qada bersegera. Sebab dia sudah berdosa. Jangan ada budak learning, dia haid, dia tak makan. Kawan dia tanya dia, kenapa kamu tak makan? Kamu dak puasa. Aku nak buat macammu juga, tak mau makan. Tak apa-apa, sebab tak mau qada. Jadi kalau orang lain lapar 30 hari, dia pun lapar 30 hari juga, qada apa? Dia tak makan juga, dia nak lapar juga, nak qada apa? Kata pelik-pelik budak-budak learning. Pada ni jangan. Memang kadang-kadang ada orang tak qada puasa. Tu berdosa lah. Tu wajib qada bersegera. Sama dengan semayang. Hak meninggalkan semayang, hak syarat tak ambil salah tu qada wajib, bersegera sunat. Kalau hak tadi masuk waktu subuh, dia sambung tidur dalam keadaan tidak ada jangkaan di hati, dia akan sedar balik, sambung tidur tu hukumnya haram. Memang disedar pukul 7 sungguh, habis waktu subuh dah, wajib qada dengan bersegera. Bangun-bangun habis sembahyang kena qada segera. Kalau dia menangguhkan pula qada subuh tu, nak sembahyang zuhur kat orang, berdosa lain pula dianya. Dan dia menangguhkan, segera qada sembahyang. Tetapi kalau dia sambung tidur hak syarak hak kata makruh tak haram tu, dia sedar-sedar pukul 7 biar tidur semula, qada subuh waktu zuhur kat orang, maka dia tak dapat pahala sunat, bersegera qada. Ada ni kena tak molek. Dosa sembahyang sah belaka. Hak melewatkan qada yang wajib segera pun berdosa, kerana melewatkan qada sembahyang dia sah di qada tu. Ada ni.
Hak tu hak berkaitan dengan hak masuk waktu dah, tiba-tiba sambung tidur. Kemudian tak habis lagi tajuk kita ni. Tajuk kitanya waktu uzur dengan waktu darurah. Kalau kita nak berhenti tiba-tiba lalu ni, minggu depan pula kita dah baca kitab lah, sebab kitab kita habis dah tajuk waktu. Sekarang kitab kita masuk tajuk azan dan iqamah. Nanti kitab ini Hidayat Siman masuk tajuk azan dan iqamah. Cuma hak nak peringatnya dua lagi, waktu darurah dengan waktu uzur dia panggil. Ni waktu makruh, waktu haram. Dia ada dua lagi waktu, dia panggil waktu darurah dengan waktu uzur. Dia lah waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Dia ada waktu darurah. Dia dipanggil waktu darurah. Satu lagi dipanggil waktu uzri. Waktu uzri ni mudah. Waktu uzri ni waktu asar, semaya zuhur di waktu asar bagi mereka yang jamak takhir. Dia bagi waktu uzri. Waktu uzri bagi zuhur. Waktu uzri bagi zuhur ni bila ni? Dia waktu asar di semaya zuhur situ. Waktu dia lagi tu, waktu dia tu dia panggil waktu uzri. Mana semayang dia tu panggil tunai. Ada ni. Waktu uzri untuk asar tak ada. Asar tak ada waktu uzri. Kan asar boleh mayang waktu maghrib. Jamak ke apa situ? Jadi asar tak ada waktu uzri. Adapun zuhur ada waktu uzri. Maghrib ada waktu uzri. Mana waktu uzri bagi maghrib? Semayang di waktu isyak ketika jamak takhir. Jadi semayang maghrib tu hukumnya tunai. Jadi waktu asar ada waktu uzri bagi zuhur. Waktu isyak waktu uzri bagi maghrib. Mana waktu zuhur juga asar tu. Waktu maghrib juga isyak tu. Dia panggil waktu uzri, dia panggil. Tak ada ni. Kalau bukan waktu bagi zuhur asar tu, sebagai zuhur jamak takhir kena letak qadaan lah dalam niat. Kan tunai juga tu kan. Pukul 5 petang kita semayang zuhur, tunai. Pukul 6 petang kita semayang zuhur, tunai. Tunai kok mananya? Habis waktu zuhur. Waktu uzri bagi zuhur ada waktu asar ketika jamak takhir. Kita semayang maghrib pukul 9 malam. Tiba-tiba maghrib kita panggil tunai, jamak takhir. Sebab apa? Waktu isyak adalah waktu uzri bagi maghrib. Jadi waktu asar, waktu zuhur juga. Waktu uzri bagi jamak takhir. Waktu isyak, waktu maghrib juga. Waktu uzri bagi jamak takhir. Sebab itulah apabila kehit di waktu asar, zuhur kena qada. Sebab tu bila kehit waktu isyak, maghrib kena qada. Sebab itu waktu dia juga tu. Waktu uzri. Tapi masa kehit kita bukan musafir pun, tak ada jamak-jamak betul. Tapi ke waktu dia juga tu. Ada ni. Dia kita sebut waktu uzri ketika jamak takhir. Waktu asar tu waktu uzri bagi zuhur. Waktu isyak tu waktu uzri bagi maghrib ketika kita jamak takhir. Tapi apabila waktu asar ni waktu zuhur juga, walaupun waktu uzri sahaja ketika kita jamak takhir, tetapi kalau kita kehit di waktu asar, zuhur kena qada. Asar tunai lah, zuhur wajib qada. Ada ni. Kita bukan ihtiyat. Saya dah dengar baru ni. Kenapa apabila kehit di waktu asar, zuhur wajib kita qadakkan? Kerana dia kata kemungkinan pada waktu zuhur tu habis dah, kita dah perasan apa benda pula. Dia kata gitu. Saya dengar dari Hakim. Kenapa bila kehit di waktu asar, asar salat tunai,
Kenapa zuhur wajib diqada? Kerana ihtiyat, kerana cermat. Sebab walaupun kita sahih kering waktu asar, tapi kemungkinan waktu zuhur pun sudah kering. Sebab itulah kena qada zuhur. Dah kalau begitu, kalau kering waktu maghrib, ada tak kemungkinan waktu asar kering dah? Lepas tu qada asar kering waktu maghrib. Kalau kerana alasan tu, kita tidak alasan tu. Tak ada ni. Dia kata kena ihtiyat, kena cermat. Kita cek pukul 4 ada lagi darah kuning gitu. Lepas tu pukul 6 baru habis misalnya. Kemungkinan kan habis dah kan. Ada kemungkinan dah cek molek dah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, masuk kapal putih, keluar kapal putih, suci lah. Pada ni suci. Tak ada kemungkinan dah. Tiba-tiba di hujung waktu zuhur tu memang ada lagi kesan-kesan kuning-kuning tu, ada lagi. Ataupun warna tu makna dekat-dekat kuning lah, ada lagi. Maka dalam mazhab Syafi'i kita belum lagi suci. Cek pukul 5, pukul 6. Bukan kata kemungkinan waktu zuhur, tak ada. Wajib qada zuhur kerana waktu asar dan waktu bagi zuhur juga ketika kita jamak takhir. Walaupun pada masa kehik ni kita tak ada musafir, kita tidak ada jamak takhir, tapi nisbah dengan waktu. Kerana kalau kan ihtiyat, kena cermat, kering waktu maghrib, asar kena qada. Kering waktu subuh, isyak kena qada. Kering waktu subuh, ihtiyat cermat takut isyak kering dah kan? Dah ada kaitan. Waktu yang boleh dihimpunkan apa? Kerana waktu asar, waktu bagi zuhur juga. Waktu maghrib, waktu isyak, waktu bagi maghrib juga. Kehik waktu asar, zuhur wajib diqadakan. Kehik waktu isyak, maghrib wajib diqadakan. Itu dipanggil waktu uzri. Faham? Ni kok kering dah nak tunggu satu waktu, nak tunggu dua waktu. Kena qada waktu sebelum hak boleh himpun tu. Tak mandi lagi tu alasan lah, tak mandi lagi. Tak mandi lagi, maka tak wajib semayang. Tak sudah mandi pas sudah lah. Dah kalau tak mandi lagi, maka tak wajiblah semayang. Bila mandi wajib semayang. Tak sudah mandi-mandilah. Senang. Dah kalau mandi tu yang mewajibkan semayang, senang, tak payah mandi, tak wajib semayang. Walahal yang mewajibkan semayang bukan mandi, kering tu, suci haid itu, suci nipah tu yang mewajibkan semayang. Mandi untuk mengesahkan semayang. Kerana kita Hidayatul Sibyan kita kan ada syarat wajib, ada syarat sah kan. Syarat wajibnya apa? Suci haid, suci nipah. Syarat sah, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Suci hadas besar tu mandi. Mandi untuk mengesahkan semayang. Bukan mandi tu yang menyebabkan jadi wajib semayang. Bukan kerana belum mandi maka tak wajib semayang. Bukan. Bila wajib semayang? Bila kering haid. Bila tak wajib semayang? Bila ada haid nipah. Kan beza tu syarat wajib dengan syarat sah tu kan. Nak tangguh-tangguh macam mana? Tapi di Terengganu kita ni ramai-ramai orang puang kering waktu asar qada zuhur tu bulat mata. Tapi bukan orang Tasing ni lah. Orang Tasing ni senyum je. Orang Tasing ni senyum je. Kalau tak ada tu tak ada lah. Tapi kita qada kedak zuhur masa kering waktu asar. Kerana kita Tasing ni senyum je. Senyum tu senyum pas ke dalam ke tak tahulah. Takut senyum memek luar je, dalam gelpo. Sungguh kalau kelas-kelas saya terdahulunya boleh sebut kata kering haid di waktu asar zuhur wajib qada tu memang masing-masing dia cokek dia cuit kawan dia. Hei dia cuit. Dia ya apa dia tahulah, dia cokek sama dia, dia cuit sama dia. Tapi beratnya dia menangguhkan, dia tunggu satu waktu, kadang-kadang dia tangguh satu hari. Allah lah. Kalau orang kerja pejabat pula, dia kering dah sebelah siang hari.
Zuhur dia tinggal, Asar dia tinggal, balik rumah mandi barulah sembahyang maghrib. Mana Zuhur, mana Asar? Sungguh saya ada ni tazkirah di tempat-tempat jabat. Kalau cerita bak kering waktu siang bagi orang perempuan yang bekerja, kena mandi segera. Jadi macam-macam lah ustaz. Macam mana ustaz? Kita tak ada bilik mandi dalam pejabat kita ni. Tak ada bilik mandi, buatlah bilik mandi. Kalau tak ada juga kan mandi dalam tandah lah. Dah comel dah wanita dah. Comel pun tak ada pilihan. Memang gitu amalan. Memang gitu. Sampai peringkat ada seorang tu dia kata, ustaz, bukan kita je hok dak semayang, dak mandi, dak semayang. Kadang-kadang hok pekak hok ala ketua sikit tu lah. Dia hok muda sikit ni, waktu tu dekat nak pecing dah tu. Tu mak haji tu dia kata, masa hik mari dia kering dia tak mandi, tak semayang kau. Hok muda-muda pula kata. No hok mana kalau tua benda pecing dah, tak pecing lagi lah ni. Tapi hok mak haji dah, hok pergi Mekah dah, hok bahigi umrah dah. Kalau tak pergi Mekah pun bahigi umrah pun sama kau. Dia kata dia orang pun kering waktu siang, dia tak mandi kau, zuhur saya tak mayang juga. Kata macam mana dia buat gitu? Tak ada dia lah. Itu jahil agama. Itu meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Nama tercatat betul neraka. Wa amal sunat pergi umrah pun Tuhan tak akan terima. Sembahyang tiang agama tak cukup. Sembahyang tiang agama tak cukup. Rajin buat umrah sunat. Siapa aja seumpama tu? Tapi orang dia kata gitu tu, dia kata orang-orang macam tu sikit lah. Hak tempat kerja hak contoh sikit je. Hak kuat baca Yasin, hak kuat ngaji Quran, hak kuat berzanji, hak kuat pergi umrah. Tak mayang ke dia kata? Tak ada. Tu kalau pernah buat seumpama tu, wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu suami mana? Suami tak ajar ilmu agama kepada isteri. Suami pun wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala kerana tidak menunaikan tanggungjawab. Gitu ah. Ada. Ni kadang-kadang orang perempuan tak macam lelaki. Orang lelaki dia buat salah dia sendiri. Orang perempuan buat salah, dia membebankan orang lain, membebankan suami dia. Orang lelaki buat salah, isteri tak babik. Isteri tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Ada orang suami tak semayang. Ada orang suami tak belajar, tapi isteri nak belajar, dia ambil. Dia tak ada sungut, tak ada apa. Padahal dia ambil. Tapi isteri kata masuklah kelas, dia tak mau. Dia pergi musim mana-mana pun dia cari kawan dia. Sama-sama pecing belah kedah, tapi bukan sini. Jangan kata pula ustaz ada maklumat tu suami saya dah orang kali. Tak ada sini. Tak ada maklumatnya. Yelah, kalau kebetulan hak ni tak berkait dengan yang hidup dan yang mati. Kan itu di drama tu kan, cerita ini tidak berkait dengan yang hidup dan yang mati. Gitu je. Jangan kata pula macam tahu-tahu je suami saya. Ada. Tapi memang ada seumpama tu. Maka biasanya orang ni tahu ustaz nak buat. Berdoa lah. Berdoa dah dia atau ambil itu, mudah-mudahan duduklah sama-sama tak ada kerja dah kan. Mudah-mudahan dia dilembut hati, berdoa lah. Itu je. Ada orang tak mau peduli, nak keluar je mau pasal mesti buat orang benda. Ada biasa tu ni ke alhamdulillah dah. Atau ambil tak pernah kata apa. Ada ni. Tapi mana hak suami tak ada babik dengan isteri. Hak isterilah suami akan tersungkur di mahsyar kalau tidak menunaikan tanggungjawab orang lelaki. Dah. Ni bab semayang, mana boleh tinggal semayang. Ada ni.
Tak ada alasan, tak ada tempat mandi, tak ada alasan. Mandi dan tandas lah. Kita mandi wajib ni nak baca bismillah pun tak ada baca bismillah dah lah, sebab dalam tandas. Dah kenapa baca dalam tandas? Dah tak ada tempat lain dah. Mandi berjeruk dalam tandas. Lepas tu, bos kita pun, kalau kita buat bilik mandi apa dia buat bilik mandi lah. Dah berjeruk dah bilik tandas. Tu mana? Ataupun minta cuti separuh hari. Kenapa ni kerak cuti separuh hari ni? Hek kering dah, nak mandi mana? Bilik mandi tak ada di Jabat ni. Banyak modal lalu senang. Saya nak balik nak mandi semayang ni, Zuhur lagi, Asar lagi. Mana boleh ni buat semayang ni? Ke bos nak tanggung? You balik lalu saya dah susah lah. Dah lah bilik mandi tak siap dah apa. Dah orang dah pekerja dengan perempuan kan? Kena kira belakang lah tu. Tu berat sangat tu, memang berat tu berat. Kalau macam sekolah ada bilik mandi tau. Kalau macam sekolah kalau pejabat betul lah tak ada bilik mandi. Kalau pejabat, kalau sekolah tak ingat masa sekolah dulu ada tak tempat mandi. Tandas adalah, tandas tu bilik mandi. Asrama enggak, asrama ni di sekolah ni. Tapi sekolah dah apa, pukul 2 balik dah. Sekolah pukul 2 balik dah. Ada lagi sekolah petang sekarang ni? Dah ada dah kan. Sesesi je sekolah, pagi belah kedah mana ada sekolah petang. Petang tu aktiviti je. Kalau ada 2 sesi tu memang kira lambat, ketinggalan sikit lah. 2 sesi masa kita zaman budak-budak dulu, 2 sesi sekolah. Kemudian 1 sesi dah. Mana kalau cikgu tak ada masalah, pukul 2 balik. Ada aktiviti petang pun dia boleh tolak. Sebab dia ada alasan kukuh, dia nak balik mandi, nak sembahyang zuhur asar. Mungkin cikgu tak ada masalah. Tapi pejabat ada masalah. Gimana? Tapi kalau kerja hospital, kita ada bilik mandi. Kita ada bilik mandi. Hospital ada bilik mandi. Tu sahih tu. Tempat pesakit mandi-mandi tu hospital kan. Hospital sahih. Hospital ada bilik mandi. Gimana? Orang kerja hospital tak ada alasan. Orang kerja tak ada bilik mandi pun tak ada alasan juga. Sebenarnya tak ada alasan. Tapi kalau kerja hospital mudah sebab dia ada bilik mandi. Gimana? Ada sungguh ni. Oh ni bab semayang, bab tiang agama. Itu cerita waktu uzri. Satu laginya waktu darurah. Darurah ni waktu yang waktu darurah. Waktu darurah ni waktu yang mana di akhir waktu tu hilang perkara yang hilang perkara yang menegah daripada sembahyang. Hilang, dipanggil hilang mawani'. Hilang perkara yang menegah daripada sembahyang. Contohnya apa? Perkara yang menegah daripada sembahyang. Contohnya nipah. Contohnya pengsan. Itu perkara yang mawani'. Perkara yang menegah daripada sembahyang. Kita buat 2 contoh sudahlah. Mawani' perkara yang menegah daripada sembahyang, haid dan nipah. Waktu darurah ni, di akhir waktu hilang haid, hilang nipah, suci haid, suci nipah, walhal waktu yang tinggal tu teluh qada sekurang-kurang takbiratul ihram. Tu waktu darurat, waktu sepik. Ada waktu sepik. Tadi Zuhur kita letak pukul 1, Asar 4:10, Maghrib pukul 7. Ada ni. Itu letak waktu tu secara mudah lah. Zuhur pukul 1, Asar 4:10, Maghrib pukul 7. Sekarang ni dia masuk waktu Zuhur, haid masih lagi ada.
nipah masih lagi ada. Mawanik, perkara yang menegah daripada solat masih lagi ada. Tiba-tiba di hujung waktu zuhur kita letak 49 minit. Zuhur lagi 49 minit ni. Haid kering, nipah kering, hilang mawanik di hujung waktu yang mana teluh takbiratul ihram dia panggil waktu darurah, maka zuhur wajib kena solat. Tapi waktu habis dah qada namanya zuhur tu. Ada ni 49 minit ni sebab dia ada dua pandangan. Hujung waktu ni dua pandangan. Satunya telus tau. Betul je, telus. Sempat. Telus qada takbiratul ihram. Satu pandangan daifnya teluh qada satu rakaat. Teluh qada satu rakaat. Ini pandangan daif. Pandangan mutamak qada takbiratul ihram dia. Maknanya kalau qada satu rakaat 49 minit. Kalau qada takbiratul ihram 49 minit, berapa saat lagi nak 4:10. Haid kering, nipah kering, maka zuhur wajib solat. Sebab apa? Sebab di hujung waktu hilang perkara yang menegah daripada solat, hilang perkara yang menggugurkan kewajipan solat. Apabila hilang perkara yang menggugurkan kewajipan solat, berarti solatnya wajib ke tak? Solatnya wajib, waktu dia masih lagi zuhur. Walaupun hanya 3-4 second sekalipun, masuklah 4:10, tapi waktu zuhur, maka zuhur wajib. Dia panggil apa? Waktu darurah. Ada waktu darurah, waktu sepi lah. Mana sekarang ni 49 minit ni panjang sangat. Itu satu qada satu rakaat. Ini pandangan daif, pandangan dalam mazhab Maliki. Qada takbiratul ihram, Allahu Akbar, berapa second? 2 second, 3 second, 3 saat. Allahu Akbar, 3 saat lah kita letak. Maknanya kering haid, kering nipah 3 saat aja, masuklah 4:10 minit. Allah pun bangsa zuhur tetap wajib. Sebab ketika hilang perkara yang menegah daripada solat, kering haid, kering nipah masih lagi dalam waktu zuhur. Teluh takbiratul ihram ni bukan kita pergi semayang, kita mandi pun belum nak takbir. Macam mana kira masa tu? Mana? Kalau qada satu rakaat ni mungkin 1 minit terpanjang sikit. Contohlah kita kata perkara yang menegah daripada solat adalah qamah. Qamah dia menggugurkan kewajipan solat. Qamah menggugurkan kewajipan solat. Adapun puasa tu cerita lain. Qamah berkait dengan puasa cerita lain. Sebab qamah berkait dengan puasa dia samakan dengan sakit. Sakit ada dua, sakit yang ada harapan sembuh, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Qamah yang ada harapan sedar, qamah yang tidak ada harapan sedar. Qamah yang ada harapan sedar, doktor kata teratuk seumpama ni mungkinlah makan bulan juga baru sedar. Maka panggil apa? Qamah yang ada harapan sembuh. Sakit yang ada harapan sembuh wajib puasa. Tapi dia tak puasa lah sebab dia qamah. Dia sedar dia wajib kena qada, tidak ada fidyah sebab dia wajib puasa. Sebab dia masih lagi ada harapan sembuh, dia ada harapan sedar. Itu bab puasa, tak mahu cerita bab puasa, kita nak cerita bab semayang. Jadi qamah di antara perkara yang menggugurkan kewajipan solat. Dia koma. Dia pun sedar lah 49 minit. Sedar dah dianya, tapi tak tahu gambar satu lah. Dia pun tak tahu duduk mana ni apa semua. Dia sedar, tapi dia terpinga-pinga duduk mana, contohnya. Tapi sedar dah dia 49 minit. Qada tadi ya, qada 4-5 saat dia sedar. Lepas tu 4-10 minit masuk asar. Ketika dia sedar tu cukup syarat wajib. Waktu zuhur dia lagi. Teluh tak qada Allahu Akbar, teluh. Zuhur wajib. Ada ni 3-4 saat je.
Walaupun 3-4 saat, tapi belum 4:10. Belum asar. Masa lagi waktu zuhur. Walaupun di hujung pun waktu zuhur. Bila dia sedar kembali dari koma, dia balik kepada berakal. Balik pada berakal, maka wajib sembahyang, wajib solat zuhur. Masa masuk waktu zuhur tadi, dia tak wajib sebab dia koma. Di hujung waktu zuhur 49 minit ni, dia kembali berakal, dia kembali sedar dari koma, dia berkewajipan. Walaupun last minute dia waktu darurah sekalipun, tapi dia sudah cukup syarat wajib dalam waktu zuhur lagi. Maka zuhur wajib solat. Tak? Tapi kodok lah nama dia. Orang hak koma sedar, dia buat apa lagi dia nya. Panggil doktor cek apa semua, selo-selo lah. Tapi untuk zuhur tu wajib dia sembahyang. Hak tempoh masa dia koma tu tak ada kewajipan. Tu gugur kewajipan sebab koma dihukumkan tidak berakal nisbah dengan sembahyang. Faham? Kemudian kalau lah pula ni letak kata 49 minit, kalau kata 6:59, sama lah 6:59 di hujung waktu asar, kering nipah, sedar daripada koma 6:59, belum apa-apa, pukul 7 orang pun bang maghrib, maka asar wajib disolat, zuhur pun wajib disolat. Sebab waktu asar, waktu zuhur juga. Kan? Yelah 6:59, betul lah, masih lagi waktu asar. Belum sempat apa-apa masuk waktu maghrib, asar wajib solat, tapi namanya qada. Tapi waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga, waktu uzri. Maka zuhur pun wajib kena qada apabila kering 6:59, kering nipah ataupun sedar daripada koma. Mana? Abang apa ni? Waktu darurah, akhir waktu hilang mawalik, hilang perkara yang menegah daripada solat. Contoh haid, contoh nipah, contohnya koma. Itu contoh dia. Adapun masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu baik, contoh. Ini contoh. Dia cukup syarat wajib. Suci haid, suci nipah, akal dia sedar molek. Lepas masuk waktu zuhur, kita letak misal mudahnya, dia rebah bilik air, pengsang. Zuhur masuk dah. Mana pukul 1 sungguh-sungguh ni, dia masih lagi berakal. Mawanek tak ada lagi, benda yang menegah daripada solat tak ada lagi. Lepas masuk waktu ni, dia cepat-cepat pergi bilik air, rebah bilik air, koma dianya. Macam mana dengan hak zuhur? Masa pukul 1 ni, masuk waktu ni, dia masih lagi berakal. Dia hilang akal koma ni selepas dia masuk waktu. Lepas dia koma tu tak boleh semayang. Bukan tak boleh semayang, bukan kata tak boleh semayang. Ada cerita semayang di koma. Tapi nak cerita ni, hak zuhur dia macam mana tu? Sebab masa pukul 1 ni, dia masa lagi cukup syarat wajib Islam, balik, berakal, suci haid, suci nipah. Pukul 1 ni dia wajib semayang, cukup syarat. Lepas masa waktu tu barulah dia koma, hilang akal dia panggil. Lepas masa waktu tu mari haid, mari nipah contohnya. Ada dikir pula. Kalau zuhur 4 rakaat, masuk waktu teluh 4 rakaat, kita kata 1-4 minit. Teluh 4 rakaat, zuhur 4 rakaat kan. Kalau zuhur, kalau asar 40 minit, 4-14. Teluh 4 rakaat. Kalau maghrib 7-3 minit, 3 rakaat. Teluh sampai maghrib 1-4 minit, barulah rebah bilik air, barulah koma. Zuhur wajib diqadakkan. Tapi 4 minit ni orang bang baru sudah bukan mana orang bang baru sudah. Tapi kalau kira waktu 4 minit ni teluh dah 4 rakaat, teluh, maka zuhur dia wajib. Tapi kalau baru seminit dua dia rebah bilik air, zuhur tak ada benda Ada? Tak ada ni.
Sama dengan haid nifas. Dia mari haid pukul 1:04, mari haid pukul 1:30, pukul 2 Zuhur tu kena qada lepas daripada kering nanti ya. Ada tu hak datang perkara menegah ni di awal. Kita nak cerita waktu darurat ni, hak di akhir tu cerita lain tu. Ada tu cerita lain, cuma tambah aja. Hak berkaitan dengan hak awal waktunya macam mana tu bicara lain. Yang kita bicara waktu darurat adalah dia haid, dia nifas, dia koma, tak ada kewajipan. Tiba-tiba hilang perkara ni di hujung waktu, maka untuk waktu tu wajib disolat. Adapun datang perkara menegah daripada solat di awal waktu, itu cerita lain, tapi kita sambilkan. Faham tak ni? Ya? Makna dia tak sembahyang lagi pukul 2 mari haid, maka untuk zuhur hari tu dia wajib kena qada. Lepas daripada dia kering haid, lepas dia kering haid baru cerita ni, cerita waktu darurah ni dengan waktu uzri. Cerita yang kita cerita waktu uzri, waktu darurah yang kita cerita. Kering haid waktu asar, zuhur kena qada, tu waktu uzri. Kering haid waktu isyak, maghrib qada, tu waktu uzri. Kering haid, kering nifas di hujung waktu darurah, untuk waktu tu wajib solat. Tak sempat, nama dia qada. Cuma kita sambilkan dengan macam mana awal waktu pula, sama je lah. Waktu tu cerita hukum lain, tapi kita kena faham situ lah. Di awal waktu baru hilang perkara yang mewajibkan solat, hilang berakal, jadi koma. Dia bukan kira qada takbiratul ihram, bukan kira qada 1 rakaat, kira kepada qada semayang tu. Kalau subuh teluh 2 rakaat, kalau asar teluh 4 rakaat, kalau maghrib teluh 3 rakaat. Teluh sepanjang waktu tu. Orang tak semayang, orang gebang tak siap lagi kalau qada 2 rakaat subuh. Jadi subuh kita letak berapa? 5. Kita letaklah mula mudah. 5.40 kita letak mudah. Di minit-minit terbaik 5.40. 5.40 dia kejut lewat. Cepat berair. 5.42 barulah dia rebah bilik air. Maka 2 minit tu kalau ke 2 rakaat teluh ke tak? Teluh. Subuh tu dia wajib kena qada. Ada ni. Tapi kalau subuh 5.40, dia rebah bilik mandi tu 5.41, baru 1 minit baru masa waktu. Kalau kira 2 rakaat tak teluh, maka subuhnya tidak wajib diqadakan. Mana? Kita banyak perkara juga hari ni. Banyak perkara ni. Kau ni. Ni hak asas-asas belaka ni kena ambil faham molek ni. Kita kalau baik nifas ni kena ajar molek tu, anak-anak puang tu kena ajar molek biar dia faham molek. Biar dia faham molek tu. Mana kalau kata haid Nabi dah, dia kena pasti molek, kena cek, kena cara nak pastikan kering ke tak kering lagi. Kering waktu uzri, waktu asar zuhur qada. Kering waktu darurah di hujung waktu, untuk waktu tu wajib kita kena solat, tapi namanya qada. Pada ni kering haid di hujung waktu subuh, dekat-dekat nak syuruk kering haid, maka subuh wajib kena solat, tapi namanya qada. Pada samalah kalau sedar daripada koma di hujung waktu subuh pun sama juga. Kan ni? Nak anyam dia lagi. Dah nak turun ke mana? Gua ni. Makcik. Mana? Tak, kalau merah, kalau kuning tu tak angin kering lagi. Angin kering. Tak lah, memang kita cek. Kalau kita katalah asal 4.10, pukul 4 kita cek, 45 minit kita cek, sore dah tak ada, kering dah tu, cepat-cepat lagi mandi.
Faham ni, saya sebut tadi qada takbiratul ihram. Kalau awal lagi tak suruh tanya lah. Jangan pula Ustaz Oyak kalau hujung Zuhur 49 minit. Kalau pukul 4, kalau pukul 4. Kalau pukul 4 ke hit warna. Oh, tanya tu siap. Dah tanya dah tu. Sekarang ni dia cek pukul 4, cek ada lagi sikit kuning. Pukul 4 5 minit dia cek, memang tak ada dah keluar kapal putih. Tak ada apa-apa dah. Dia pun wajib segera pergi mandi sebab tinggal 5 minit lagi nak habis Zuhur. Tak boleh tangguh ni, tak boleh tangguh. Wajib pergi mandi segera. Tak ada apa-apa, baru naik atas jadah orang pun bangsa Zuhur qada Zuhur qada lah. Dan ambil mana hak tangguh satu waktu tu? Hak tangguh 2 waktu nak ambil mana? Hak tangguh 1 hari nak ambil mana? Hak tunggu 40 tu balik awal. Tunggu 40. Ni kering ni. Kering nipah pukul 4 9 minit. Kering nipah 4:10 asar. Zuhur wajib qada, asar solat tunai. Kering nipah pukul 6.59. Waktu maghribnya pukul 7. Kering nipah pukul 6.59, tak lewat apalah. Mandi dia pun sembahyang maghrib, dia pun qada Zuhur dan asar. Mana dia tunggu 40? 6.59 ni baru hari ke-30 barunya. Wajib dah sembahyang. Oh, tunggu 40 tu go back wash lah orang panggil. Oh, jamu lah pasal tu. Bergelomang dengan dosa besar lah kalau buat seumpama tu. Tu berat. Bertaubat. Dah tahu tak ada alasan. Ini ilmu asas fardu ain belaka. Mak ayah wajib kena ajar anak-anak dia kena hukum hakam ni. Suami wajib kena ajar kepada isteri-isteri dia. Kemudian kita balik sendiri, kita wajib belajar sendiri. Mak ayah tak royak, suami tak ajar, kita balik kan. Kita wajib kena belajar sendiri. Tak belajar jadi tu bertaubah lah. Kalau salah kita bertaubah. Mana? Orang sekolah kan belajar mata pelajaran agama. Jangan kata nak jadi baby balik kecil sangat tu. Nak jadi muda semula. Baby tu kecil sangat. Jadi muda semula baru nak belajar. Tak apalah. Janji nak belajar je. Taubatlah, janji nak belajar. Jangan kita dengar Allah berat-beratnya malah belajar. Malah belajar kita. Dah macam mana dengar hukum hakam? Kena belajar ni. Jangan malah pula. Kita duduk belajar cerita bawa amal. Buat amal sunat tu, baca ni. Lepas tu pakak buat semai duha, pakak buat semai tasbih, pakak baca yasin, pakak berzanji, pakak puasa, pakak pergi umrah. Tapi ilmu infadha'in tak pakak. Infadha'in tak pakak. Hak sunat tu kajian sangat pakak. Baguslah pakak benda sunat, bukan salah. Tapi hak wajib lagi lah kena pakak. Kena pakak belajar. Mana? Pala apa dia? Buat ke apa dia? Kita buat perkara sunat dalam keadaan kita tidak bertabah di dosa yang besar, amal sunat tidak akan diterima oleh Allah. Tak akan diterima oleh Allah. Dan kitab Minhajul Abidin buat perumpamaan, tuang hutang tak akan terima hadiah. Hutang tak bayar, tapi atau hadiah tuang diterima tak? Ada ni. Ni buat perumpamaan, tuang hutang tak akan terima hadiah. Bayar hutang wajib, beri hadiah sunat.
Bayar hutangnya tidak, berasa sayang, takut orang marah atau hadiah. Tuan hutang terima dah hadiah. Kalau terima, royaklah kita pergi berhutang ke demo lah. Ustaz, saya terima Ustaz, hutang tak bayar pun hadiah beri saya terima. Kita pergi berhutang ke dia. Tak payah bayar hutang, tak hadiah saja. Marah dia orang lah. Nak buat baik, nak atas hadiah, beres lah hak wajib tu, hutang tu. Dia gitu. Dan ni hak wajib-wajib belaka ni, belajar fardu ain. Kemudian kalau kita salah, kita bertaubat wajib. Kemudian kita perbanyakkan amal-amal sunat. Dia gitu. Tapi kok ke mana ni pokok pangkal balik kepada ilmu fardu ain. Ilmu ni sebenarnya wajib mak ayah ajar ke kita sebelum kita balik. Wajib kita ajar pada anak kita sebelum anak kita balik. Tu je. Ilmu ni mak ayah wajib ajar kita sebelum kita balik, dan kita wajib ajar pada anak kita sebelum anak kita balik. Ilmu yang sama yang wajib diajar oleh mak ayah kita. Kalau mak ayah kita dah ajar, dia ada taksir, ada cuai, kita sebagai anak mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Kalau Tuhan terima doa keampunan daripada anak, maka doa dosa ibu bapa Tuhan pun ampunkan. Itu guna anak soleh. Lepas tu kita dengan anak kita pula nak ajar orang dah dia tua dah. Kita hanya bertaubat dengan Allah, kemudian kita nasihat mereka supaya mereka belajar sendiri. Gitu je. Hak mak ayah kita minta ampun dengan Allah. Kita minta ampun li wali walidayya semua kan. Aku dan bagi kedua tua aku. Kita doakan ampunan kita seorang je. Mak ayah kita tak pernah lupa. Itu guna anak. Kan tak ni? Anak ni bukan hanya bekalan pahala pada ibu bapa. Anak jugalah jalan untuk ibu bapa tu diampunkan dosa bila anak minta keampunan pada ibu bapa mereka. Bukan kata anak ni semua pahala saja. Ada ni. Anak ni boleh menghapuskan dosa mak ayah dengan doa istighfar taubah daripada anak tu sendiri. Hak kita dengan anak kita pula kemudian ni dah dia pun besar dah, kita hanya bertaubat dengan Allah kerana kita tidak menunaikan tanggungjawab, dan kita nasihat kepada mereka supaya belajar fardu ain. Dia kata kita belajar dah duduk di KL, mau belajar apa? Belajar fardu ain akidah, belajar fardu ain fiqh, belajar fardu ain tasawuf. Banyak molek gitu. Jangan duduk dengar ujung pakar gitu. Ada ni. Tu nasihatlah pula kita ni. Suruh makruf, cegah mungkar. Tu je. Kita kira ni selesailah kita bicara berkaitan dengan waktu semayang. InsyaAllah kita masuk semula pada tajuk minggu depan. Tajuk berkaitan dengan azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia tong di tafsir Quran ni ada tong tu hak Masjid Syekh Daud. Ada Masjid Syekh Daud. Nak masuk tong tu pun boleh. Awi saya pun boleh lah hak derma Masjid Syekh Daud tu. Ada tong luar. Owner dia Haji Ramali. Haji Ramali tukang jaga tong tu. Ada tong luar tu, satu tong untuk tafsir Quran, satu tong untuk Masjid Syekh Daud Patanu. Belajar tong.